Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, murid-murid, hari ini kita akan sambung pelajaran kita dalam bab 1 nombor nisbah. Okey, tajuk pelajaran kita hari ini ialah pecahan positif dan pecahan negatif. Okey, apa yang kita akan belajar hari ini ialah okey. Yang pertama, kita akan belajar dua subtopik yang mudah hari ini, iaitu mewakilkan pecahan positif dan pecahan negatif pada garis nombor dan kemudian membanding serta menyusun pecahan positif mengikut tertib. Murid-murid ingat apa itu lagi pecahan? So, pecahan ialah sebahagian daripada keseluruhan. Okey. Sebahagian daripada keseluruhan. Maksudnya, contohnya kalau kita ada sebiji limau di sini. Sebiji ini limau ni ialah keseluruhan lah, satu. Nilai dia sebiji, satu. Kalau sebahagian, contoh macam gambar yang ini. So, gambar yang ini, limau ni telah dipotong dua. Jadi, sebahagian limau ini, satu daripada limau ni kita panggil dia 1/2 lah. 1/2. Yang satu lagi ni 1/2 lagi. Kalau lah limau tadi, limau yang sama kita potongkan kepada 3. So, dia akan ada 3 bahagian. Sebahagian ialah 1/3. Macam itulah. 1/3, 1/3. Daripada sebiji tu kita potong berapa. So itu nama dia pecahan. So kita lihat mewakilkan pecahan pada garis nombor. Kalau dalam integer kamu dah pernah belajar garis nombor, menyusun nombor-nombor pada integer pada garis nombor. So kita lihat apa yang kamu faham. Kita ada di tengah ni sifar. Sifar ialah integer. Kemudian di kanan sifar kita ada nilai nombor 1. Integer 1. Kemudian di kiri sifar kita ada negatif 1. Kebiasaannya jarak antara integer ni dia mestilah sama. So satu jarak ini mewakili satulah keseluruhannya, satu. Satu bahagi, satu. So kalau di kanan sifar kita panggil nombor-nombor positif. Kalau semakin ke kanan nilai dia semakin besar. Kalau dia sebelah kiri sifar kita panggil dia nombor-nombor negatif. Makin jauh nombor itu daripada sifar, nilai dia semakin kecil. Dia mesti lawan dengan positif lah. Kalau sini negatif 1, negatif 2 dia makin jauh. Macam itulah. So, untuk pecahan, di antara integer ini kalau kita bahagikan dia kepada beberapa bahagian, kita bahagikan beberapa bahagian yang sama besar. Ini maksudnya kita dah buat pecahkan. Dah pecahkan nilai yang satu tadi kepada beberapa bahagian. Nak kira bahagian dia, sama kiralah ada berapa dekat sini. 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya dia ada 5 bahagian. 5 bahagian itu akan terletak sebagai penyebut. So penyebutnya ialah 5. Penyebutnya ialah 5. Jadi nilai satunya akan bermula selepas sifar dia 1 lah. 1/5, seterusnya 2/5, 3/5, 4/5. Tapi baru 4/5. 5/5-nya mana? 5/5-nya berada pada 1 ni. Kalau kamu lihat 5/5 nilai dia sama dengan 1. Jadi di sebelah bahagian pecahan ni tak semestinya sama di sebelah kiri, tetapi jarak antara dua ni sama.
Okey, jarak antara integer ke integer tu sama. Okey, pecahan dia boleh berbeza. Okey, kalau kita lihat dekat sini, kita ada berapa bahagian? Okey, kalau kat sini kita lihat, kita ada 1 bahagian. Okey, 1, 2, 3. Maka penyebutnya adalah 3. Okey, macam mana kita nak tulis? Okey, ke sebelah kiri sifar ialah nombor negatif. Pastikan ada simbol negatif. Okey, jadi kita mulakan dengan 1/3. Kemudian negatif 2/3. Negatif 3/3. So, negatif 3/3 ini sama dengan 1. Negatif 1. Jadi, kita tak tulislah sebagai negatif 3/3. Kita tukarkan dia sebagai negatif 1. Okey. So, itu ialah pecahan pada garis nombor. Okey, kita lihat contoh soalan ini. Okey, kita lihat contoh. Okey, wakilkan pecahan yang berikut pada garis nombor. Okey, jadi kita nak wakilkan pecahan ini semua pada garis nombor. Okey, kita ada nilai 1/2, negatif 1, 1/4, negatif 3/4, negatif 1/2. Okey, so, jadi kita ada nombor positif dan nombor negatif kat sini. Okey, jadi kalau ada nombor positif dan nombor negatif, kamu letaklah jalan selamat, letak sifar di tengah-tengah sini. Okey, letaklah sifar. Letaklah sifar sekejap ya. Eraser sikit. Okey. Dia letaklah sifar. Okey, kemudian kita biasakan diri letakkan integer tu. 1, negatif 1 dan seterusnya negatif 2. Kenapa saya letak negatif 2? Kita lihat sekejap lagi. Okey, sifar 1, negatif 1, negatif 2. Okey, so kita selesaikan yang integer positif dulu. Pecahan positif ni dulu. Okey, pecahan positif terletak di sebelah mana? Di sebelah kanan sifar. Okey, 1/2. Okey, 1/2 maksudnya ada antara pecahan, antara nombor integer ini, okey, antara sifar ke 1, kita bahagikan kepada berapa bahagian? 2 bahagian. Jadi, kita letak macam tu lah. Kita bahagikan dia kepada 2 bahagian. 1, 2. Sama besar lah. Separuh kan? Sama besar. So, setengah ni adalah di sini. 1/2. Okey. 1/2 ni berada di sini. Okey. Kemudian, kita ada negatif 1, 1/4, negatif 3/4, negatif 1/2. Okey. Negatif 1, 1/4. Okey, negatif 1, 1/4 letak di mana? Okey, negatif 1, 1/4. Kalau dari sini, sifar ke 1. So, maksudnya di sini, apa yang kita nak letak nombor kat sini? Okey. So, ini nombor dia tidak ada nombor bulat di depan sebab dia belum sampai 1 lagi. Okey, selepas ini baru kamu akan jumpa negatif 1, 1 per berapa, 1, negatif 1, 1 per berapa. Macam tu. Kalau dia lebih daripada 2, negatif 2, 2 per berapa. Macam tu. So, negatif 1, 1/4. Okey, maksudnya dia dah lebih daripada 1. So, dekat sinilah. Okey, dekat sini. Okey, dia bahagikan pecahan ni daripada 1 ke 2, dia bahagikan kepada berapa? 4 bahagian. So, kamu pun letaklah 1, 2, 3, 4. Okey. So, pastikan kamu punya jarak antara ni pecahan kan? Mesti sama saiz lah. Lebih kurang sama saiz. Okey. So, negatif 1, 1/4. Kita akan letak negatif 1. Dia sebab dia lepas 1 kan? 1/4 kat sini. Ini negatif 2/4. Okey, disebabkan dia dah lebih daripada 1, kita tambahlah
Okey, negatif 1, 3/4. Okey, so jawapan dia di sini. Hampir dengan negatif 1. Okey, negatif 3/4 dengan negatif 1/2. Okey, negatif 3/4 dan negatif 1/2. Sorry. Okey, dia akan berada di kawasan yang sama ni. Okey, yang hijau ni. Okey, tapi penyebutnya tak sama. Macam mana kamu nak buat bahagi 2 sekejap bagi 4? Jadi apa perlu kamu buat? Kamu samakan dia punya penyebut. Okey, samakanlah. Sini darab 2, sini darab 2. So, ini ialah negatif 2/4. Okey, negatif 2/4. So, kamu bahagikan semua ni kepada 4 lah. 1, 2, 3, 4. Okey, jadi ni 1/4, 2/4, 3/4. Apa yang missing? Negatif dia. So, kalau dia tanya negatif 1/2 yang mana? Negatif 1/2 yang ini. Negatif 1/2 berada di sini. Okey, ni. Okey, negatif 3/4 berada di sini. Okey. So, bila nak wakilkan pada garis nombor, mestilah dengan betul. Jangan ikut suka saja. Okey. Itu contoh untuk mewakilkan pecahan pada garis nombor. Okey, seterusnya kita lihat 1.3.2 ni membanding dan menyusun mengikut tertib. Okey, kalau soalan ni contoh saya bagi banding dan susun pecahan mengikut tertib menaik. Okey, menaik apa maksudnya? Daripada kecil kepada besar. Nilai yang kecil kepada nilai yang besar. Okey. So, nilai yang kecil maksudnya nilai-nilai negatif lah. Okey, nilai yang besar ialah nilai-nilai yang positif. Okey. Okey, so kita lihat apa yang perlu kita buat dulu. Okey. Yang pertama, apa yang kita perlu buat? Kita perlulah samakan penyebut. Okey, untuk memudahkan kamu menyusun mengikut tertib, kamu samakan penyebut dia. Kenapa? Sebab dekat sini semuanya ada yang sama, penyebutnya ada yang berbeza. Jadi samakan penyebut. Contoh, kamu lihatlah 8, 4 dan 2. Okey, yang mana boleh disamakan? 4 boleh jadi 8, 2 pun boleh jadi 8. So, kita akan darabkan 2 dengan 4. Okey, 4 kita darabkan dengan 2 untuk disamakan penyebut. Okey. Kemudian, okey, kita dah samakan penyebut. Okey, bila dapat nombor bercampur, kamu tukarkanlah dia kepada pecahan tak wajar. Okey, kamu darabkan dengan 2. Darabkan dengan 2. Dapatlah negatif 10/8. Okey, yang ini ini akan tukar jadi negatif 3/2. Darabkanlah dengan 4. Darab 4. Okey. So, dia akan jadilah negatif 12/8. Okey, bila dah dapat tentukan mana yang lebih besar. Okey, kalau dalam kes ni yang paling kecil ialah ni lah. Sebab makin jauh kan nilai dia negatif 12. Walaupun ni negatif 6 kecil, tapi sebenarnya negatif 12/8 lebih jauh daripada sifar. Okey, ini yang paling kecil. Ini yang kedua kecil. So, ini yang ketiga kecil. Bila sampai nombor positif, dia terbalik. Yang kecil dia memang kecil lah. Yang besar nilainya besar. Okey, dah dapat. Kita akan susunkan mengikut tertib tadi. Kita dah susun mengikut tertib. Tanam beringkan. Bila nak susun, janganlah susun yang ini. Susunkan balik ikut soalan tadi. Okey, susun ikut soalan. Okey, pastikan kamu jawab dengan betul lah susunannya. Dah tulis ni, dah tulis number. Susun balik ikut soalan yang diberi. Okey. So, kalau ini contoh soalan yang mudah.
Okey, katalah kamu dapat soalan macam ni. Latihan yang kamu akan buat. Okey, contohnya macam ni. Soalan nombor 2. Nak banding dan susun. 5 nak jadi 20, nak jadi 12, nak jadi 8, nak jadi 6. So, macam mana kamu nak buat? Kena fikirlah. Fikir betul-betul. Kalau kamu tak faham, boleh tanya cikgu. Okey, so itu sahaja PDPR kita untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Terima kasih semua.